Negeri Bumi Kenyalang bukan sekadar kaya dengan adat dan budaya, namun mewah dengan variasi hidangan sebagai penambat selera. Ilham dan inspirasi menu-menu yang dicipta mengekalkan identiti unik masyarakat berbeza etnik. Syarat dengan pelbagai sejarah dan legenda, begitu juga sajian tradisinya. Daripada 12 bahagian negerinya, membawa aneka resepi yang dibawa megah lambang jati diri anak Sarawak. Berdiri teguh di tanah semenanjung demi membawa sajian untuk cetusan rasa pilihan pelanggan. Dari menu utama sehinggalah ke juadah pemanisnya, Dapur Sarawak menjanjikan hidangan asli dengan rasa yang sejati. Tiga belas tahun membawa hidangan istimewa tanpa berubah rasa, Dapur Sarawak punya tujuan utama sewaktu ia dibina. Kita nak memperkenalkan menu Sarawak. Jadi kalau kat Sarawak itself, dekat Kuching itu dah benda yang biasa. Memang Sarawak, identiti makanan Sarawak dekat restoran-restoran memang tidak larilah daripada mi kolok laksa Sarawak, mi hon belacan, mi Jawa tu semua kan. Kemudian nasi goreng dabe dan a few lagi lah. Dan memang Sarawak punya masakan lah. Bila kita nak buka restoran di tempat lain macam di KL, kita kena cari sesuatu yang lain. Baru orang akan nak pergi, nak rasa macam tu. Masa mula-mula jejak dekat Dapur Sarawak KL, saya tengok environment dia memang betul-betul rasa macam kita dekat Sarawak. So ambience dia punya decoration, lepas tu rasa dia, dan orang-orang yang pelayan-pelayan pun dari Sarawak. Kadang-kadang diorang cakap Sarawak, so kita pun macam rasa macam kita ada dekat Kuching lah. Tak perlulah kita perlu pergi ke Kuching, tapi kita ada dekat sini pun kita dah rasa macam kita ada dekat Kuching. Which is bagi saya memang sangat bagus supaya orang kenal lagi tentang makanan Sarawak dan juga budaya Sarawak, dan kadang-kadang orang boleh belajar percakapan Melayu Sarawak. Mahmud Ali Basha antara dramatis tanah air yang dikenali dengan kehebatan lakonannya. Lebih 30 tahun dalam industri lakonan, Mahmud sanggup berkorban karier perguruannya semata-mata ingin melebarkan bakatnya dalam dunia seni. Pengalamannya dalam bidang ini membawa kepada pelbagai impian untuk terus ke hadapan. Penglibatan saya dalam bidang seni bermula semasa saya masih mengajar lagi. Saya mengajar di sekolah menengah Tuan Abang Haji Upeng, Kuching. Masa tu saya dah mula aktif dalam buat drama, buat catwalk dan buat TV komersial. Semuanya disebabkan bakat lah. Bakat dan minat. Okay. Saya yakin saya ada bakat sebab saya suka pergi audition. Kalau ada buat audition untuk buat drama daripada KL, selalunya saya mesti ada ikut sekali. Dan di situ timbulnya minat. Dan saya tahu orang especially director pun bagi dia quite impressed lah. So dia orang kata boleh pergilah kan. Setelah mengajar lebih kurang dalam 10 tahun, almost 10 years lah. Jadi saya ambil keputusan untuk
pergi ke KL lah dan cuba nasib dalam bidang baru lah, bidang lakonan. Cik Ya, kamu pun merupakan keluarga ni juga. Takkan saya nak suruh awak keluar daripada rumah ni. Apa-apa pun kamu masih tetap ibu mertua pada anak saya, nenek pada cucu-cucu saya. Dalam bidang lakonan ni saya rasa bila kita sudah meningkat, umur makin meningkat ya. Jadi mungkin cara kita berfikir tu lain. Kita lebih kepada benda yang more relax dan tidaklah begitu aktif sangat dalam bidang lakonan ni lah ya. Tapi sebabkan minat, sesekali tu why not? Sebab itu dalam saya berlakon, saya mengusahakan bisnes restoran Dapur Sarawak bersama dengan adik saya. Jadi maksudnya saya taklah berlakon sepenuh masa. Restoran ini turut diusahakan bersama adik iparnya bagi memudahkan operasi perniagaan. Keluarga saya pun kebanyakannya memang pandai memasak. So saya rasa bidang yang paling bagus yang sesuai untuk adik saya itu dan untuk saya usahakan ialah bidang masakan lah, restoran. Lagipun masa ni pun tidak banyak restoran yang menyediakan menu Sarawak. Padahal dekat sini ramai orang-orang Sarawak. Dan even orang Semenanjung pun yang mana yang dah selalu datang ke Sarawak, mereka pun mencari masakan Sarawak. So I think memang sesuai lah untuk kita mulakan bisnes Dapur Sarawak ni. Hubungan Cik Mahmud dengan saya adalah adik ipar dia. Tugas saya memang memantau dan mengendalikan daripada A to Z untuk kedua-dua cawangan iaitu KL dan Shah Alam. Okey, peranan Cik Mahmud menyumbangkan daripada sumbangan dia memang agak besar. Okey, dan salah satunya memang dia adalah pengasas pemilik restoran Dapur Sarawak. Saya cuma mengendalikan je lah. Menu sajian melambangkan identiti budaya Sarawak. Kita ada banyak menu-menunya. Mostly semua masakan panas lah. Like mi kolok, laksa Sarawak, mi Jawa, kemudian mi Cantonese lah, mi Hong Kong lah. Tu semua ada. Sup tu semua ada lah, sup-sup. Kemudian kita ada nasi goreng dabeh. Itu very famous. Sebab sini tak ada. Dabeh sejenis buah lah. Sejenis buah di Sarawak saja ada. Kemudian kita ada nasi ayam panggang, penyet. Kita ada for a dessert macam tu kan. Ada kek lapis Sarawak yang pelbagai lah. Kemudian apart from that kita pun ada macam kuih penyaram. Kuih penyaram is kuih tradisional Sarawak. Kuih-kuih tradisional pun ada. Kuih-kuih tradisional. So untuk minum-minum petang-petang dekat sini ya ada banyak pilihan jugalah. Actually kalau nak ikutkan budaya Sarawak sangat-sangat unik sebab dia ada macam-macam suku kaum dekat sana. So kita belajar banyak benda. Makanan dekat sana pun sangat unik juga sebab especially laksa Sarawak, dia ada herbal which is tak semua orang yang boleh rasa untuk makan herbal Sarawak, tapi pemakanan dia sangat sihat. Laksa Sarawak dan juga air TC Peng Special. Dua benda ni memang saya punya favourite lah. Kalau datang dekat sini, memang dua ni memang akan order.
Sekarang ni ada dua. Satu di sini, ya, dekat Jalan Pahang. Dua dekat Shah Alam, Seksyen 7. Dan insya-Allah lepas raya ataupun bila keadaan COVID ni dah agak reda, dah okey, insya-Allah kita akan buka dekat Putrajaya. Bukan mudah meyakinkan pelanggan dengan cita rasa dari Bumi Kenyalang ini. Untuk restoran dekat sini, dekat Jalan Pahang ni, ya, mula-mula tu memang of course lah bila kita baru buka, something new kan, ramai orang tak tahu. So memang a bit slow mula-mula. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga macam tu kan, sebab orang banyak yang tak tahu. So after that, bila orang dah tahu dalam bulan 4, bulan kelima, ke-6 macam tu, alhamdulillah ramai yang datang dan semakin hari semakin ramai, alhamdulillah. Di Shah Alam pun alhamdulillah juga, kerana ia banyak bergantung pada student-student UiTM dekat situ dan juga orang di sekitar situ kan. Shah Alam, lokasi kedua berkongsi cita rasa untuk pelanggan setia. Restoran Dapur Sarawak sekarang ni dah 12 tahun dekat Semenanjung. Kita boleh katakan bertahan lah. Dari segi macam respon daripada warga Semenanjung memang amat memberangsangkan, especially macam kita mengekalkan resepi yang original. Kalau macam contohnya mi kolo, rasa dia tak larilah dengan yang ada dekat Sarawak. Dengan rasa Sarawak juga, dia punya kuah dia, kita kekalkan originality dia. Itu yang boleh menambat hati pelanggan lagi lah. Setiap hidangan yang disajikan dipastikan rasa tetap sama keasliannya, kualiti masakan tetap terjaga. Untuk masakan ni, of course kalau satu-satu menu tu dia punya basic mungkin semua orang tahulah, sebab kita boleh belajar yang basic masakan tu kan. Tapi yang pentingnya adalah bila kita nak bisnes tu, kita mesti ada dia punya rahsia. Setiap menu tu memang setiap orang yang mengusahakan restoran ni, tukang masak dia mesti ada rahsia yang dia pegang untuk satu-satu menu tu. Barulah dia ada kelainan daripada yang lain dan dia lebih sedap. Banyak perkara perlu diperhalusi. Dari rempah ratus sehinggalah bahan-bahan asas masakan diterbangkan ke Semenanjung demi memastikan hidangan Bumi Kenyalang ini punya rasa yang sejati. Bahan-bahan dia of course laksa Sarawak, dia punya paste tu memang dibawa daripada Sarawak lah. Dekat sini tak ada, dia tak jual dia menggunakan paste tu je lah. Kemudian macam kita juga ada menggunakan kalau belacan tu belacan daripada Sarawak. Dekat sana kebanyakannya yang buat belacan tu adalah dari kampung-kampung, orang-orang kampung.
ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang daripada kampung, bukan daripada kilang-kilang besar. Rasa dia lagi ori lah kan, lagi mantap lah kan. Gula apung is benda yang sangat-sangat penting untuk setiap masakan di Sarawak. Sama ada kuih ke, masakan ke, air ke, dia mesti ada gula apung. Gula apung tu memang orang kata untuk bahan penyedap dia kan. Sebab dia ada rasa lemak-lemak dia, manis dia pun dia tidak manis sangat. Just nice, dan ada lemak-lemak dia. So kalau dicampur dengan masakan, dia akan enhance masakan tu. Ya, enhance, perkataan enhance masakan tu. Memang sangat-sangat penting. Kita kena bawa lah gula apung tu menggunakan kapal, bawa ke sini. Dalam 2-3 bulan kita akan order lah. Daripada segi resepi, nak aku cakap memantapkan lagi resepi, adalah daripada chef-chef kita lah. Cuma kita mengekalkan keaslian daripada segi chef juga. Chef kita semuanya daripada Sarawak. Kita tak ambil orang luar lah, warga asing kita tak ambil, pasal kita tak mengekalkan dia punya keaslian dia tu. Itulah konsep Dapur Sarawak. Ya, dalam restoran selalunya masalah ialah dari segi pekerja-pekerja juga kan. Kita mengambil keputusan untuk mengambil pekerja-pekerja yang daripada Sarawak itself. Selain daripada untuk image restoran ni, juga untuk menyenangkan sebab kita boleh bawa dia orang yang betul-betul nak bekerja. Kemudian kita bagi dia tempat tinggal, kemudian juga kita bagi dia a few keistimewaan lah, maksudnya balik waktu raya ditanggung oleh Dapur Sarawak macam tu kan. So at least mereka ni betul-betul nak kerja. So kita boleh pegang dia orang long term lah. Kalau tidak memang susah juga nak kontrol pekerja-pekerja ni, especially tukang masak. Dan kadang-kadang dia orang bekerja sekejap, dia berhenti, kan? Kemudian sikit-sikit, ada hal sikit, berhenti macam tu. So it's like tak smooth lah macam tu. Pada mulanya memang agak payah lah nak menambatkan hati pada orang-orang Semenanjung pada menu-menu ni. Kita terpaksa ambil masa memang agak lama jugalah, dalam setahun dua, untuk mereka jatuh cinta dengan makanan Sarawak ni. Sekali rasa seolah-olah sedang menikmati sajian seperti berada di bumi Sarawak sendiri. Selain daripada masakan, dalam ni bisnes ni, selain daripada masakan, keselesaan juga penting. Ya, keselesaan pelanggan-pelanggan, kemudian PR kita dengan dia orang tu, to make them feel selesa sangat berada di sini, and then kita punya layanan tu kan, kita mesti anggap dia orang macam kawan-kawan. So maksudnya sekali dia orang rasa selesa sangat sini, dan dia orang pun macam suka dengan masakan atau menu kat sini, so dia orang akan datang balik lah, dan dia orang akan beritahu kawan-kawan semua kan, promote lagi kedai ni. Macam tu juga, macam sebab tu kita dapat banyak dari segi catering pun macam tu juga. Semua kebanyakannya daripada customer kita juga. Dia orang recommend kepada orang yang perlukan catering kan, just to make them feel selesa dekat restoran, makan dengan selesa. Dan kemudian food tu yang penting jugalah, food tu mesti okey lah. Sebab kita datang nak makan, kalau kita tak puas hati macam mana kan.
Melihat kesungguhan peniaga lain mencipta masakan dengan konsep yang sama, ia menambahkan lagi warna dalam berniaga. Of course lah, one thing kita berapa banyak pun restoran yang ada, restoran yang menyediakan menu Sarawak dekat KL ni, yang penting kita boleh bersaing, tapi bersaing secara sihat. Itu je lah. Dan rezeki, kita ada rezeki masing-masing. Jadi macam kita try to buat yang sebaik mungkin lah, supaya dari segi masakan, okay, kalau orang puas hati dengan masakan kita, dia akan datang. Kalau dia tak puas hati dengan masakan kat restoran tu, dia akan cari restoran lain. So maksudnya kita kena buat the best lah. Kita kena buat the best. Memang ada few banyak restoran-restoran yang menyediakan menu Sarawak. Ada few lah, mungkin ada 5-6 ke macam tu kan, dekat KL ni kan. Tapi itu satu perkembangan yang bagus actually, dan ianya kita kena bersaing dengan sihat lah. Di antara menu sajian, mihun belacan menjadi tarikan. Mudah dan ringkas cara penyediaan. Cukup sekadar 5 bahan. Bawang besar, bawang putih, cili kering, belacan bersama udang kering dan juga gula dikisar lumat. Disatukan di dalam kuali tanpa minyak sehingga kuah benar-benar masak. Lalu dihidangkan bersama mihun dan sesuai dijamah sebagai sajian di waktu petang. Dengan adanya pelbagai etnik di Sarawak telah membawa kepada variasi sajian yang mampu memberikan pilihan kepada pelanggan. Sarawak adalah sebuah negeri yang saya consider very unique sebab didiami oleh berbagai-bagai bangsa. Ada Iban, Bidayuh, orang Ulu, Murut, Melayu, Cina, India tu semua ada. Jadi dengan itu kita ada berbagai kebudayaan, termasuklah berbagai jenis masakan, dan antara masakan yang popular dekat Sarawak seperti mi kolok, laksa Sarawak, lepas tu ume, kemudian selain daripada itu kita of course kita ada kek lapis Sarawak, dan juga kuih yang begitu klasik, kuih orang lama, iaitu penyaram. Laksa Sarawak adalah laksa yang berlainan, lain daripada laksa negeri-negeri yang lain, sebab dia ada paste sendiri, dan paste ini cuma dijual dekat Sarawak saja. Selain daripada itu, rasa dia macam berempah lah, berempah.
Macam laksa sini dia tak ada yang rasa macam berempah kan. Tapi kat Sarawak tu dia memang rasa rempah lah dan lemak. Jadi satu kelainan laksa Sarawak ni. Dan laksa Sarawak dia menggunakan mi hun. Mi yang halus tu ya. Basic dia sama je kalau nak buat laksa Sarawak ni. Cuma yang istimewanya yang dekat Dapur Sarawak adalah sebab kita jaga kualiti dia lah. Kita gunakan udang yang fresh, kita gunakan special belacan daripada Miri. Okey, belacan Miri adalah belacan yang paling sedap di Sarawak. Kemudian kita gunakan santan fresh. Kita jaga tu. Okay, bahan-bahannya adalah halia, serai, lengkuas, cili, bawang besar, bawang putih, bunga lawang dan kulit kayu manis. Bahan-bahan tadi yang dah kita potong sedang-sedang lah dan masukkan ke dalam blender dan kita blend lah. Okey, kita gunakan blender kering untuk kita blender kulit kayu manis dan bunga lawang. Alright, bahan-bahan tadi kita tumis dalam masa lebih kurang 20 minit sehingga sehingga dia pecah minyak supaya bahan-bahan itu agak garing lah. Okey, tujuan dia supaya bahan-bahan tu nanti tahan lama. Okey, selepas bahan itu sudah garing, kita masukkan air dan kita tunggulah bila dia dah agak mengelegak, baru kita masukkan santan dan kita masukkan garam secukup rasa lah. Untuk menghidangkan laksa Sarawak, ya, kita letakkan mi hun tu dulu di tengah-tengah. Kemudian kita letak telur yang dipotong-potong halus atau diracik-racik halus. Kemudian isi ayam yang juga diracik-racik. Kemudian kita ada udang. Udang yang dicelur, tauge dan daun ketumbar. Dan untuk sambal dia, kita ada sambal daripada belacan Sarawak dan Miri. Sambal untuk laksa Sarawak ini begitu unik sekali sebab kita gunakan cili kering dan belacan yang di blend kemudian baru ditumis. Kita menggunakan belacan, bukan sebarang belacan, kita gunakan belacan Miri. Belacan yang paling mahal dan paling sedap kat Sarawak. Ini kuih penyaram adalah kuih tradisional orang-orang Sarawak. Istimewanya kuih penyaram ini adalah dia menggunakan gula apung Sarawak. Rasa dia memang sedap lah. Ya, especially sebab menggunakan gula apung. Dan gula apung ini boleh didapati di Sarawak saja. Itulah istimewanya gula apung. Bukan saja untuk membuat penyaram, tapi juga untuk setiap masakan orang-orang Sarawak. Setiap masakan mereka akan menggunakan gula apung. Okey, bahan-bahan untuk membuat penyaram ini adalah seperti tepung beras, tepung gandum, gula apung dan air. Kita tidak menggunakan bahan lain seperti garam sebab gula apung tu sendiri sudah lengkap rasanya. Ada rasa lemak, rasa manis,
semua rasa lah cukup. Bahan-bahan tadi kita satukan, kita bancuh, kemudian kita blend, kemudian kita tapis. Selepas itu kita tutup semua bancuhan tadi semalaman supaya bancuhan itu tadi cukup ready lah, maksudnya cukup kembang untuk dimasak nantilah. Bila kita nak goreng penyaram ni, make sure api itu kecil dan kita menggunakan kuali telinga tu yang kecil. Ya, tapi kita kena gunakan minyak yang banyak lah. Masa kita menggoreng tu, make sure kita gunakan satu senduk untuk sebiji penyaram tu dan kita tuangkan perlahan-lahan, tak boleh cepat-cepat perlahan-lahan, dan dia akan menghasilkan kuih penyaram tu. Bila dia dah masak, dia cantik, dia bulat dia. Yang mana di tengah-tengah dia rasa dia lembut je kan. Yang di tepi tu yang mahal, dia bentuk macam ada bunga dan dia rangup. Itu keistimewaannya kuih penyaram Sarawak. Okey, masakan-masakan Sarawak ni lebih kurang je dengan masakan di Semenanjung ni. Cuma Sarawak kita tidak ada masakan yang pedas sangat dah. Dia macam tidak begitu pedas. Kalau pedas, pedas yang sikit-sikit je. Tapi yang penting, setiap masakan, hampir setiap masakan ni mesti menggunakan gula apung. Seperti daging hitam, sambal ayam penyet, mihun belacan, dan kemudian kalau yang kuih-kuih tu macam kuih celorot, ni kuih penyaram, kemudian even air pun kita ada menggunakan gula apung. Jadi fungsi gula apung ni memang menyeluruh lah untuk menu-menu masakan dan juga menu air bagi orang-orang Sarawak ni. Sebenarnya kita orang kampung. Bila kita orang kampung tu maksudnya kita dah biasa dengan masakan ibu kita. Ibu kita kan kalau suri rumah tangga dia suka masak. Kadang-kadang kita tolong dia. So dari situ, my late mum lah. And dia memang pakar lah masak kan. Memang pandai masak. Orang tua dulu most of them memang pandai sangat masak kan. Air tangan dia orang kan memang sedap. And my mum pun, my late mum dia pun pandai sangat buat berbagai-bagai jenis kuih, benda-benda macam tu kan. Terus kita pun, saya sendiri dulu masa kecil-kecil dulu, saya tolong jual kuih, jual nasi lemak. Mak saya buat, dan saya sebelum pergi kat sekolah tu saya pergi jual nasi lemak, kuih. So dari situlah, dan of course lah macam sana dulu kan bila ada apa-apa, especially bila hari raya ke kan, berbagai-bagai masakan dan kita tengoklah dari situ. Tapi most of my family members
My sister, my brother semua memang pandai masak. Macam di Sarawak, dia ada berbagai kaum. So, kita ada macam-macam pilihan actually. Kita misalnya masakan orang Melayu, kemudian orang Iban ke ataupun Bidayuh ke, kemudian orang Melanau dan a few lagi kan. Kalau yang masakan Melayu tu lebih kurang sini juga, lebih kurang cuma cara masak dia yang lain dan mungkin ada bahan-bahan dia ada lain-lain sikit. Kalau Melanau lain sikit lah, memang lain lah. Kita ada macam linut tu daripada pokok sagu, kemudian dimasak dia macam gam tu kan, macam apa tu? Macam gam tu kan. Kemudian dia ada sambal dia lah. Kemudian kalau yang Iban tu, dia orang ada ayam panso yang mana dimasak dalam buluh. Itu memang very famous juga, very famous. Memiliki pribadi yang menenangkan, Mahmud Ali Basha punya sisi yang berbeza dalam berniaga. Ada ketegasan ketika bekerja. Dari segi perbezaan macam Abang Mahmud, dari segi macam dia daripada bidang lakonan, memang kalau dia menguruskan perniagaan tu memang agak berbeza lah, memang ada kelainan dia. Dia macam contohnya pada perniagaan, apa-apa keputusan kena melalui dia juga. Dia yang boleh memberi kata putus. Kalau dia cakap ni tak boleh lah. Diberi peluang untuk menambah cawangan, namun Dapur Sarawak enggan terburu-buru. Actually kita banyak dapat permintaan untuk membuka cawangan di beberapa tempat, banyak tempat lah. But tergantung pada kemampuan kita sendiri adik saya lah especially dia, sebab dia yang menguruskan restoran ni dengan suami dia. So itu semua tergantung pada kemampuan, dan saya rasa kalau nak ikutkan hati memang nak buka a few cawangan. Tapi saya takut dia macam tak mampu nak dapatkan tenaga pekerja lagi, kemudian nak handle benda tu, it's not easy. Macam ni dah alhamdulillah, to me it's alhamdulillah kalau boleh buka ada 3 cawangan tu dah alhamdulillah lah macam tu. Tapi it all depends on my sister. Kalau dia rasa dia boleh handle nak buka lagi a few cawangan, then it's up to her. Saya harapkan Dapur Sarawak ni banyak lagi branch lah, sebab dia baru ada dalam 2, coming soon rasanya ada ketiga kot insya-Allah. Tapi kalau dapat luar daripada KL, maksudnya macam Perak ke Johor, lagi orang mengenali kan. Sebab kita tak tahu, sebab orang Sarawak pun banyak sekarang dah turun KL, dah turun Semenanjung. Jadi dia orang pun nak cari pemakanan Sarawak kan. So macam bagi saya harap yang macam itulah, ada banyak branch. Dengan Dapur Sarawak ni, memang kita ada cita-cita mungkin dalam 3 ke 4 tahun lagi kita boleh menguasai dekat seluruh Malaysia cawangan Dapur Sarawak ni, insya-Allah. Me and my sister, kita orang ada juga discuss macam at the end of the day kita orang akan ke sana juga kan, akan balik ke Sarawak. So that's the time lah, I think kita insya-Allah kita akan buka satu bisnes Dapur Sarawak kat sana. Tapi probably kita akan introduce masakan-masakan yang dekat sini lah, di samping masakan Sarawak, macam masakan yang dekat Negeri Sembilan, masakan Kelantan ke macam tu kan. Maybe insyaAllah.
Macam dekat sini memang kita ada plan nak to upgrade restoran ni, especially dari segi dia punya interior ni apa semua kan, dengan dekat Shah Alam. Kemudian dari segi macam saya cakap lah, menambah cawangan tu itu terpulang lah, tengok kemampuan kalau ada peluang dan masih mampu lagi nak buka cawangan tu, insya-Allah lah. Ya macam itulah. Semoga Dapur Sarawak terus megah membawa sajian dari Bumi Kenyalang.